Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi لقائنا لهذا الصباح السعيد في حلقة من حلقات دراستنا للأدب العربي الحديث. وإن شاء الله في هذا اليوم سنقوم بتركيز على موضوع أو على درس عن النثر وفنونه. النثر وفنونه، ما هو النثر وما هي فنون النثر؟ فاليوم إن شاء الله سنقوم بتركيز حديثنا على هذا المحور إن شاء الله بإذن الله. أيها الإخوة والأخوات وأبنائي وبناتي السعيدات الأوفياء، إن شاء الله سنركز ولا نتحدث كثيرا عن أشياء أخرى، فنأتي اليوم إن شاء الله إلى التعرف. نأتي على التعرف، نتعرف أو نقوم بتقديم التعريف بالنثر. ما هو النثر؟ كما سبق لي أن قلت ما هو النثر. إذا سئلنا ما هو النثر، فالنثر كما تعرفنا في الدروس الأدبية السابقة، سواء كانت في الفصول ما قبل الصف السادس هذا، فسمعنا كثيرا يقولون بأن النثر هو الكلام الفني الجميل، الكلام المنمق الخالي من الأوزان والقافية، يعني لا يتقيد هذا الكلام أبدا بنظام صوتي أو نظام موسيقي، يعني مش مزيكا. ما هو النثر وما مفهوم النثر؟ النثر كما عرفوه هو الكلام الفني الجميل المنثور بأسلوب جيد ليس له وزن ولا قافية، يعني لا يتقيد هذا الفن بالوزن ولا بالقافية. Okey, baiklah. Bicara kita hari ini, insya-Allah kita akan fokuskan kepada bidang prosa. Sebab sebelum ni kita duk bicara tentang syair, puisi, madaris syairiyah dan sebagainya. Hari ini kita nak khaskan untuk berbicara sedikit tentang prosa. Sebagaimana yang telah kita ta'rifkan tadi, prosa, apa itu prosa? Kalau orang tanya ma huwa an-nathru? An-nathru huwa al-kalam al-jamil. Secara umumnya prosa ini merupakan satu al-kalam al-jamil. Di sini dia kata huwa al-kalam al-fanni al-jamil al-manthuri biuslubin jayyidin. الكلام الفني الجميل المنثور بأسلوب جيد ليس له وزن ولا قافية. Ya, tidak terikat, tidak ada wazan, tidak ada qafiyah. Macam dalam ilmu arud. Dengan kata lain, ungkapan yang tidak ada do, re, mi, fa, so, la, si. Tak ada irama, tak lewat nyanyi lah. Jadi kalau kalam manthur ini, di manthur maknanya pengungkapan yang indah. Kita tahu kalam nathur ini ialah satu ungkapan yang indah, yang diungkap secara indah dalam bentuk prosa, maknanya bebas daripada ikatan, wazan dan qafiyah, dan menggunakan gaya bahasa yang indah, yang baik. La yahkumuhu an-nudhumu al-iqa'i, yang tidak dikawal rapi oleh sistem irama, nada dan irama yang saya kata tadi, tak ada do, re, mi, fa, sol, la, si lah dianya. Waznan wala qafiyah, yang tak ada wazan dan tidak ada qafiyah, semuanya tak ada. Jadi kalam yang bebas, supaya kita duk bobe ni. Saya duk bobe ni ke kalam prosa lah ni.
Tapi kalau saya kata pucuk pauh delima batu, anak 9 di tapak sana, tu kalam syair ataupun kalam nazam yang terikat dengan nada dan irama. Tapi kalau kalam adi natahaddathu kama natahaddathu al-an, fahuwa min qabil al-nasr طبعا. Dan apa kita dapat nak bezakan, perkara lain yang perlu kita nak cuba fokuskan hari ini ialah apakah ciri-ciri khas yang membezakan prosa ini daripada prosa. Dia ada dua macam. Kalau kita kata ta'rif prosa, tadi kita dah kata kalam jamin, setiap ungkapan yang indah yang diurai ataupun digubah dalam bentuk yang menarik dalam gaya bahasa comel, itu kita panggil prosa ataupun al-nasru al-fanni. Dan ada yang bentuk satu lagi, nasru ghairu fanni, yang bukan berbentuk fanni, seni, ataupun tidak berbentuk seni, ataupun tidak terikat dengan satu teknikal yang tertentu. Jadi apa yang membezakan? Kalau orang tanya mal farqu baina an-nasr al-fanni wan nasr ghair al-fanni, so jawabnya nanti kita akan lihat kepada khasais dia nanti ya. Beza yang membezakan antara nasr al-fanni dengan nasr ghair al-fanni ni ada banyak. 1, 2, 3 yang kita lihat ni, iaitulah al-lugha al-muntaqat, iaitulah bahasa yang terpilih ataupun yang telah ditapis jernih. Bahasa pun ada napis juga, sebab tapis teh. Kemudian al-fikrah al-jaliyah, jelas. Idea yang nak dibawa dalam tu memang jelas, maknanya tidak ada sebarang kekeliruan, jelas idea. Dan al-mantiqu as-salim, dan mempunyai logik yang selamat. Maknanya apa? Maknanya fikrah yang dia bawa tu logik bagi akal, tidak bercanggah dengan norma-norma pemikiran. Kemudian selain pada itu juga antara cirinya ialah al-mu'assiru fi al-mutalaqi. Dia boleh mempengaruhi ataupun boleh memberi kesan, sama ada positif ataupun negatif, dalam jiwa ataupun dalam diri orang yang menerima, pada diri audien yang menonton. Kalau ianya satu ucapan khutbah, dia boleh menimbulkan rasa senang hati di kalangan para audiennya. Tapi kalau dia tu satu bentuk artikel, dia dapat menarik minat orang nak baca. Itu makna mu'athiru fi al-mutalaqi. Kemudian antara lain lagi jenis-jenis yang dapat kita lihat. Satu lagi boleh kita tambah, cukup tambah. Ni kalau yang ada di sini dalam nota kita ni khatabah, dia terus pada khatabah. Kita nak lihat dari awal lagi seni macam mana. Yumayyizuhu 'anil nasri ghair al-fanni, apa yang membezakan perbezaan sastra prosa seni ini dengan prosa yang biasa, yang bukan. Tu ada makna, tuan-tuan boleh baca dari situlah. Lugha al-muntaqat, al-fikrah al-jaliyah, ungkapan yang baik, mantiqus salim, ungkapan yang baik, kita boleh katakan al-mu'athiru fil mutalaqi, mempengaruhi penerima ataupun audien ataupun sidang pendengar yang mendengarnya. Okey, kalau kita lihat ada beberapa panduan dan garis panduan yang perlu harus ada pada nasru fanni ni, antara lain ialah dia kata an-nasru fanni biasanya yakhda'u li nazariyatil fanni haitsu yuharrikul masyaa'ira bi lughatihi at-taswiriyah
ويجسد المعاني أمام عيني المتلقي فكأنه يعاصر ويشاهد ما يقرأ واقعا مرئيا. Itu dia. Jadi dalam seni prosa ini, seni prosa yang bentuk sastra, bentuk seni, bentuk kita kata fan ini, antara lain perlu ada ialah dia kena patuh beberapa perkara, iaitulah dia kena tunduk patuh kepada teori, yakhda'u li nazarin al-fanni, terikat dengan nazariyati al-fanni, teori-teori seni, teori-teori sastra, teori-teori yang berkaitan dengan kajian bidang seni dan teknikal. Dia kena patuh. Yakhda'u li nazariyati al-fanni haitsu yuharrikul masyaira, di mana benda tu boleh menggerakkan perasaan dengan gaya bahasanya yang berbentuk taswiriyah, berbentuk perlukisan ataupun gambaran. Wa yujasidul ma'ani, dan boleh menampilkan, boleh menampilkan di hadapan mata sidang pendengar ni seolah-olah bentuk kata-kata Kelantan agak serging gitulah, nampaknya ada tokoh Jepun. Boleh menampilkan di hadapan mata sidang pendengar seolah-olah pembaca kalau yang membaca artikel, pendengar kalau yang mendengar khutbah, ataupun apa sajalah, kalau baca novel ke apa ke, maka dia akan rasa terbawa seolah-olah berada bersama dengan apa yang ada dalam artikel tu. Itulah kalau kita kata antara artikel yang berjaya, dia boleh bawa pendengar dan juga pembaca ataupun sidang penonton kalau drama pentas, seolah-olah dia turut serta berada dalam karya tersebut ataupun dalam tulisan tersebut. Kalau baca novel, kita berasa jadi salah seorang watak dalam novel. Mungkinnya. It's not impossible. Tak mustahil. Tu berjaya lah tu. Antara perkara seni, dia harus berkeadaan begitu. Proses seni. Satu lagi, yaghlibu alaiha anasirul uslub al-fanni. Biasanya, proses seni ini lebih bersifat macam ni. Yaghlibu alaiha anasirul uslub al-fanni. Biasanya dia dikuasai ataupun majoritinya dikuasai oleh gaya bahasa yang berseni dan boleh menggerakkan perasaan, macam tadi kita katalah. Okey. Satu perkara lagi yang kita nak lihat ialah bima tattasimu lughatun nasri. Bagaimana pula bentuk bahasa. Bentuk bahasa yang disampaikan dalam karya seni prosa ini. Bahasa dia macam mana? Boleh ke sebarang bahasa yang ni kita nak lihat sifat dia. Bima tattasimu lughatun nasri al-fanni. Tabaan yang pertamanya husnus siyarah, lafaz yang indah ataupun bentuk ayat yang indah. Dia kata situ siyarah ni, gubahan ayat tu indah. Jawdatus sabki, maknanya susunan kata tu semakin molek. Semakin, macam mana semakin? Saya kata maknanya masuklah, terjalin kemas. Dan diqqatu an-nazami, serta susun atur ataupun sistem ayatnya teratur halus, teliti. Penulis tu teliti menyusun ayat. Nak susun kata tu bukan senang. Nak jadikan kata-kata ni boleh menarik dan boleh memberi mafhum dan membuatkan orang rasa terserap ke alam yang kita nak bawa. Kalau kita seorang essayist, nak suruh orang minat esei kita. Kalau kita seorang cerpenis ataupun novelis, nak suruh orang minat kita punya karya. Itu perlu pada diqqati at-tanzim li hadhihi al-kalimat. Okey. Bercakap tentang seni prosa, kita ada berapa macam seni prosa? Seni prosa pada asasnya memang ada dua. Dari zaman kita belajar adab nusus yang 3 dan 4 dulu pun, seni prosa kita ada dua. Awal-awal lagi duk ayat dah al-kitabah wal khata.
bah ataupun di sebaliknya lah, al-khatabah wal kitabah, kerana zaman jahiliah zaman yang penuh dengan yang belum ada sebarang kemudahan untuk kitabah, maka ramai pula orang yang buta huruf, maka khatabah lebih utama dan seni prosa secara lisan lebih utama berbanding dengan kitabah. Dan memang seni prosa terbagi dua, hunaka naw'ani min al-funun atau qismani min funun an-nasri, funun qadimah iaitulah khatabah dan juga kitabah, funun mustahdatsah yang banyak yang muncul dan mungkin akan muncul lagi, not impossible, tak mustahil kalau kita ni seorang yang kreatif boleh muncul karya jenis baru zaman moden ni. Karya Covid ke apa ke ikutlah. Sorry lah saja mulut cepelang. Okey, antara seni prosa dalam sastra ni dapat kita bagi dua, funun qadimah dan funun mustahdatsah. Seni lama, yang lama tu yang termasuk zaman jahiliah yang saya sebutkan tadilah, di mana seni prosa ada dua, iaitulah khatabah dan kitabah. Ungkapan mulut ataupun sastra lisan, tulisan prosa lisan dan juga prosa bertulis. Kemudian seni yang baru, seni prosa untuk zaman moden yang diperbaharui, di-approval dan sebagainya. Yang dapat kita lihat di sini ada beberapa. Antara yang jelasnya ialah fannul maqalah, seni artikel, maknanya menulis rencana artikel, ataupun al-qissah, termasuklah riwayah dan sebagainya. Bila sebut qissah termasuk sekali dengan riwayah, al-uqsusah, dan macam-macam lagi yang sewaktu dengannya. Kemudian termasuk juga al-masrahiyah, nasriyah. Kalau yang kita dah sebut-sebut Ahmad Syauqi tulis tu masrahiyah juga, tapi bentuk syairiyah. Yang kita maksudkan yang dalam seni ni, yang keseterusnya ni ialah masrahiyah yang berbentuk prosa, maknanya skrip drama yang boleh kita lakonkan secara biasa ni lah. Tak terikat dengan nizam syair macam Ahmad Syauqi buat Cleopatra tu. Memang benar-benar nak berlakon pun mungkin susah, dan uslub cara dia nak tampilkan mungkin susah kerana sangat terikat dengan bentuk puisi. Tapi yang kita nak masukkan prosa di sini ialah kita nak masukkan dengan seni teater ataupun seni masrahiyah di sini ialah nasriyah ataupun yang berbentuk prosa. Itu juga seni baru yang baru muncul, yang sebelum ni tak wujud. Dalam dunia Arab khususnya hanya zaman-zaman moden sahaja baru mula. Nanti kita akan lihat bila macam mana perkembangan masrahiyah bila tiba masanya tadi. Ini untuk asas hari ini kita nak lihat dulu tentang perkembangan prosa pada awalnya. Okey, dalam seni prosa kita akan fokus terlebih dahulu kerana secara aturannya memang secara prosedur dan secara glosarinya dapat kita lihat terlebih dahulu yang mendominasikan bidang prosa ni pada zaman-zaman awal karyawan sastra, sejak zaman jahiliyah hinggalah ke zaman Abbasiyah dan macam-macam zaman sebelum tu, memang didominasikan oleh bidang prosa lisan ataupun al-khatabah kita namakan. Maka terlebih dulu hari ini kita akan fokuskan kepada seni khatabah. Ada beberapa jenis dalam bidang khatabah ini. Awalnya kita nak berkenalan dahulu apa dia kalau kita kata khatabah. Dalam seni prosa ada benda yang bernama khatabah. Apa dia khatabah? Ma hiya al-khatabah? Al-khatabah tu di sini kita ta'rifkan fannun min fununin nasr al-adabi qadimatan. Boleh situ, tapi dia baca di sini min fununin nasr al-adabi al-qadimati qidam al-adab al-arabi. Maknanya seni prosa ini, seni prosa pula seni khutbah ataupun seni pidato ini, kita panggil pidato, ucapan mulut ataupun ucapan lisan, merupakan salah satu seni prosa sastra yang cukup lama, yang qadim, dan lamanya sama lamanya dengan al-adab al-arabi. Lama mana sejarah adab Arabi ini bermula?
lama itulah juga bidang al-khatabah ni wujud. Itu nak ayatnya. Fahiya ahadu al-anmatil fanniyah. Dia merupakan salah satu bentuk style. Anmat ni gaya lah, style. Orang putih kata stylish. Ahadu al-anmatil fanniyah, salah satu gaya style seni al-mawruthah, yang diwarisi. Maknanya seni yang diwarisi, yang dah jadi heritage, maknanya dia jadi warisan mundu adabil asril jahili. Kata dah. Saya dah sebut tadi dah. Kerana dari zaman jahiliah lagi, masa pelajar-pelajar kita berada di dekat tempat, kita dah dedahkan dulu. Bila sebut tentang adab, ada dua macam, syair dan nasr. Nasr ada dua, ada khatabah, ada kitabah. Semuanya dah ta'rif. Cuma kita nak fokus hari ni hanya satu bidang khatabah. Ada berapa cabangan khatabah? Kita akan lihat. Okey, tu ta'rif. Kalau kita kata khatabah tu apa bendanya? Fannun musyafahah. Tu ta'rif, ada di bawah tu ta'rif. Secara mudahnya kita kata al-khatabatu hiya fannu musyafahatil jumhur بغية التأثير فيهم باستمالتهم عاطفيا ومخاطبة عقولهم. لذلك فهي تجمع بين الحجة والبرهان والانفعال والوجدان. Tu ta'rif panjang. Ta'rif pendeknya fannun mutasyafiha atau musyafaha al-jumhur. Fannu musyafahatil jumhur بغية التأثير فيهم باستمالتهم عاطفيا. Itu bendanya. Apa maksud ta'rif dia di sini? Ialah pidato. Kalau kita kata pidato, ucapan mulut, lisan ni apa benda? Ialah seni bicara ataupun seni pengucapan di khalayak ramai yang bertujuan untuk mempengaruhi mereka ataupun memberi pengaruh kepada diri mereka dengan cara istimalatihim, menarik perhatian mereka dari segi perasaan dan mukhatabati, dan cuba mukhatabah ataupun berinteraksi dengan akal fikiran ataupun dengan pemikiran mereka. Lida fahiyya tajma'u. Oleh kerana itu dia kata ni hanya qaid kepada ta'rif tadi saja. Apa yang harus dihimpun ataupun terdapat dalam sebuah khatabah itu. Dalam khutbah, oleh kerana dianya kita nak guna untuk menarik perhatian orang ataupun memberi keyakinan dalam diri orang, liiqna'ihim bima nara, maka benda ni harus ada, iaitulah al-hujjah wal burhan. Kena ada hujjah, ada dalil, ada bukti, ada infial, ada wujdan. Infial ni apa benda? Ada emosi, ada sedikit unsur emosi. Ketika marah, ketika kalau khutbah diniyah ada unsur nasihat dan tujuh ajar. Kalau khutbah jiwa, ada kalau khutbah jiwa khutbah politik lah biasanya. Nak tarik perhatian orang, maka emosi itu kena ada juga, wal wujdan, dan juga perasaan dalaman, jiwa. Okey, bagaimana sejarah perkembangan khatabah? Ini kita nak lihat sejarah perkembangan khatabah. Okey, jadi dalam bentuk khatabah ini kita nak fokuskan ini. Kalau tadi kita dah bahagi dah. Okey, khatabah qabla asrin nahdah. Kita nak lihat sejarah perkembangan khatabah ini, fannul khatabah ini semenjak bermulanya bila. Kalau kita kata bermula bersama zaman jahiliah, tapi yang kita nak fokuskan dalam pengajian kita ni hanya al-khatabah qabla asrin nahdah. Qabla asrin nahdah wa في عصر النهضة إن شاء الله نتوقف درسنا حتى لا نتوقف في درسنا حتى يومنا هذا. Khatabah sebelum zaman kebangkitan moden ataupun zaman kebangkitan, zaman kemajuan sastra Arab moden ini. Bagaimana? Kalau kita lihat sebelum zaman kebangkitan moden, kita dapati zaman yang paling dekat dengan zaman kebangkitan moden ialah zaman Uthmaniyah. Jadi zaman awal zaman moden, atau ma naqul fi awail asr an-nahdati, najidu anna al-khatabah masih lagi zaman awal zaman moden,
masih lagi mengemukakan ataupun mewarisi khutbah dan juga karya-karya pengucapan pidato ini dari zaman Osmaniyah. Kita tahulah zaman Osmaniyah bagaimana zaman yang penuh dengan kalau kita perhati dalam bidang perkembangan seni prosa ke seni puisi ke, nampak kucak kacirnya sangat. Ini mujurlah zaman itu telah dihadap dari muqarrar kita. Tapi apapun, kalau yang belajar adab dulu-dulu memang tak dapat lari dari Asri Al-Osmani, kerana dia adalah pintu masuk kepada zaman moden di mana mulanya pengaruh-pengaruh barat mula ada di Timur Tengah dengan Hamlah Faransiyah dan sebagainya lepas zaman Osmaniyah. Tapi bagaimanakah pada permulaan zaman moden ini khutbah? Dia kata segala macam pengucapan khutbah masa ini mewarisi unsur khutbah yang ada pada zaman Osmaniyah, di mana la ruha fiha, tak ada jiwa, tak ada ruh. Tidak ada ruh di dalamnya. Maknanya apa tak ada ruh ni? Mati je tak? Maknanya khutbah yang tak ada apa-apa di dalamnya, hanya pengucapan yang seolah-olah kosong, yang tak ada hidup. Wala raunaqa, dan tak ada unsur kelunakan, keindahan. لا تختلف في ضعفها وتكلفها عن الشاعر. Tak kurang kelemahan dan kesukaran dan juga kita kata apa, kalau ta'qid ini kita kata janggal, kejanggalan pengucapan sebagainya. Macam dalam puisi juga, kalau puisi kita dapati ada unsur kekalutan berlaku. Karyawan-karyawan puisi banyak yang dah tak ada pada waktu tu, yang seolah-olah modal mereka untuk berkarya pun hilang. Bahasa yang digunakan pun bahasa yang nak kata biasa-biasa dan taraf bahasa pasar pun ada. Macam itulah juga dengan bidang khutbah pun. Pada permulaannya dia seolah-olah terheret segala unsur yang ada dari zaman Osmaniyah. Okey, lam na'rif khatiban yartajil. Satu lagi kita dapati lam na'rif khatiban yartajilu khutbatan tusma'u qubaila asr an-nahdah. Kita tidak pernah lihat seorang pemidatu ataupun seorang khatib yang menyampaikan ucapan secara spontan sebelum era kebangkitan sastra moden ini. Maknanya terikat dengan pengucapan surat. فإذا استثنينا المناسبات الدينية فلن نجد ميدانا للخطبة يتحدث فيه الخطيب أو دافعا يحرصه عن القول. Jadi yang kita nak fokuskan ke unsur ni ialah kita dapati kelemahan. Ini kita boleh katakan kelemahan. Halatul khatabah qabla asr an-nahdah, inilah keadaannya. Cuma yang berluasa, yang lebih bagus pada masa itunya ialah khutbah-khutbah yang berunsur munasabat diniyah. Maknanya khutbah seluruh agama. Khutbah semaya Jumaat, khutbah hari raya ataupun ceramah-ceramah di masjid. Itu kita kata al-munasabat ad-diniyah. Kalau kita tolak hak tu, kita kecualikan daripada hak tu, mana khutbah diniyah ni baguslah dianya. Sebab dia masih ada bidang untuk diceramah, untuk diucapkan. Tapi dalam aspek-aspek yang lain, seolah-olah hampir saja kita tidak menemui ruang yang membolehkan para pemidatu untuk menyampaikan ucapannya. Ini juga masalah ni sebenarnya. Pemidatu ataupun khatib tak jumpa cari ruang untuk dia boleh menyampaikan luahan hati dia ataupun khutbah dia. Itu satu masalah yang terjadi. Mungkin kerana pemerintahan yang kejam ke, macam mana ke, takut kena igak ke, takut bersalah berucap masuk ISA ke, entah apa-apalah. Macam itulah yang terjadinya. Kalau kita tolak khutbah agama okey. Bidang dia cukup banyak. Tiap-tiap minggu hari Jumaat boleh kita dengar. Yatahaddatsu fihi al-khatib aw dafi'an yahrusu 'ala al-qawl. Mana kita tidak dapati khatib tu seolah-olah tidak mendapati ataupun pemidatu tidak mempunyai peluang untuk menyampaikan syarahan ataupun khutbah ni, dan juga tidak ada sebarang dorongan yang akan mencetus seseorang itu untuk berpidato. Maknanya tak ada sebab kenapa mereka nak berucap. Inilah situasi pada permulaan zaman
moden. Jadi kalau orang tanya di sini, boleh kita ajukan satu soalan, ialah كيف كانت الخطابة قبل عصر النهضة الحديثة. Salah satu ataupun salah satu dari tiga inilah jawapannya, ya. Okey, antara sebab limadha, mungkin timbul satu persoalan, limadha أو ما سبب ما هي عوامل ضعف الخطابة قبيل عصر النهضة. Kalau orang tanya apa sebab, kenapa berlaku macam tadi? Tadi kita kata ada beberapa kelemahan dalam bidang khatabah pada permulaan zaman moden. Kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya ialah begini. Mungkin ekoran daripada unsur begini, ataupun mungkin perkara ini memang benar-benar terjadi pada masa itu. Khususnya zaman Osmaniyah dan zaman penaklukan Perancis di Masar. Okey, antara sebab kelemahan awamilu dha'fil khatabah qabailan nahdah ialah satunya as-siyasatul zalimah. Wujudnya politik yang kejam, allati tukammimul afwah, yang kita kata yang mengunci mulut, yang mengongkong mulut, yang bubuh botol di mulut, zik mulut orang lain kata. Maknanya dasar politik yang kejam yang mengunci mulut para pengucap. Tak boleh kekek kursi. Terbaik berucap bukan sebarang berucap, kena igak. Kena buh lala go. Okey. Satu lagi al-mujtama'ul faqir. Faktor pertama siasah zalimah. Siasah zalimah, tak kira lah dia hanya tukar memul afwah tu, hanya ekor je tu. Dasar politik yang kejam. Yang kedua al-mujtama'u al-faqir. Sosial ataupun masyarakat yang memang miskin pada waktu tu. Yang mana mereka hanya yang syaghilu bitahsilil qut, hanya sibuk mencari makan, daripada menghabiskan masa untuk berkenalan dengan seni-seni puisi dan prosa dalam sastra ni. Dia cara kau seni, cara kau nak nulis, nak berucap, duk sibuk cari pitih dia. Itulah sebabnya. Yang keempat, yang ketiga, at-takhalluf wal-rukud al-fikri. Adanya unsur-unsur kemunduran dan kebekuan dalam pemikiran yang yahbisul alsinah, yang kesemuanya ni boleh menyekat, boleh menambat lidah, mengikat lidah daripada berucap. Jadi mereka hanya suasana mundur dan pemikiran yang jumud dan beku itu membuatkan orang tak nak berucap. Tak boleh, jadi lidah kelu. Lidah kelu untuk berkata. Lidahku kelu dah. Itulah macam dalam nyanyi. Okey, seterusnya kita pergi pada seterusnya, itu halah dia, ya, sebab dan halah, dan bagaimana pula keadaan pada kurun yang kurun ke berapa tu? Madha al-asrul Osmani. Okey, selepas berlalu, selepas tamatnya zaman Osmaniyah. Okey, selepas tamatnya zaman Osmaniyah, apa pula yang terjadi? Madha al-asr al-Uthmani wal khatabah la tatajawaz. Keadaan dia masih lagi tak berubah, dan keadaan tu memang berterusan hingga beberapa masa, hinggalah ke permulaan zaman moden. Cuma di permulaan zaman moden ni ada beberapa faktor yang bekerja keras untuk membangkitkan khatabah ini dari jatuhnya. Sebelum kita lihat jenis-jenis khatabah, kita lihat dulu apakah sebab yang membangkitkan khatabah dari jatuhnya. Lepas ni kita akan pergi pada taksim khatabah kepada beberapa jenis. Okey, awamil izdihar al-khatabah. Kalau kita lihat faktor-faktor yang membangkitkan khatabah dari jatuhnya ialah al-khutuwat allati khattat al-hayatul ammah nahwu an-nahdah ja'alat al-adaba yakhtu ma'aha. Itu faktornya. Yang pertama tu saya tak nak titik beratkan sangatlah langkah-langkah yang telah digariskan oleh kehidupan umum ini ke arah kemodenan telah membuatkan ataupun telah membawa sekali kehidupan sastra ni melangkah bersama. Maknanya situasi karyawan sastra ni turut melangkah seiring dengan kemajuan masyarakat pada waktu itu. Itu tak penting sangat. Yang penting ni, benda ni. Ini pemangkin yang memang sangat-sangat menimbulkan dan mensemarakkan munculnya khutbah-khutbah
yang gagah dan berapi-api, iaitulah As-Saurah Al-Urabiyah. Munculnya, kalau nak kata Saurah Arabiyah pun boleh di situ ya, Saurah Arabiyah, sebab banyak siri ya. Bukan yang satu tu nama dia Saurah Urabiyah kerana dipimpin oleh seorang tokoh yang lepasan Azhar juga, namanya Urabi Ahmad Urabi. Dia memimpin dan mengusul satu revolusi menentang Perancis di zaman tu. Tapi kalau kita nak rangkum semua revolusi yang terjadi di dalam negara Arab, kita boleh panggil ianya As-Saurat Al-Arabiyah, revolusi-revolusi Arab yang menyemarakkan perasaan dan semangat sastrawan ni untuk berkhutbah. Ni sawanya As-Saurah Al-Arabiyah, ataupun ditambah lagi As-Saurah Al-Urabiyah. Maknanya di bawah pimpinan Urabi Ahmad Urabi, ataupun kita panggil revolusi Urabi, O-R-A-B-Y, ni biasa dia aja ya. Allati alhabat masya'al al-udaba, kesemuanya ini telah mencemarakkan perasaan para sastrawan dan sidang orang ramai ya. Yang ketiga, an-nidal as-siyasi, perjuangan-perjuangan politik fi muwajahatil musta'mar, dalam menghadapi al-musta'mir, itu penjajah. Yang keseterusnya, siapakah mereka? Ni contoh, kita senaraikan di sini contoh-contoh khatib dan para pemidatu yang tersohor dan lidah yang sangat tajam dalam pelbagai bidang pada masa itu. Beliau ialah Abdullah Nadim, seorang ishtahara bi khatabatihi aksar min syuhrati bi maqalatihi. Dia ni seorang esayis dan juga penulis esay dan juga artikel sebenarnya, tetapi dalam bidang khutbah dia lebih glamour, lebih tersohor, lebih banyak pada bidang penulisan makalah dia. Faqad kanat mauhibatuhu fi lisanihi, di mana bakat dia ada pada lidah dia dan kekuatan hujah dia. Kana lahu akbarul athar, adalah merupakan kesan yang besar dalam menerapkan rasa ataupun semangat yang kental dalam jiwa-jiwa para pendengar, baik masyarakat awam ataupun orang-orang tertentu. Okey, habis cerita di situ, kita pergi pada pembahagian jenis-jenis khutbah yang pernah muncul dalam bidang karya khutbah ni. Kalau dalam zaman jahiliah dulu, kita telah didedahkan pada pelajar-pelajar kita, telah didedahkan dengan seni khutbah ada 4 ke pada masa tu. Ada 4 jenis tak? Ada khutbah diniyah, siasiyah, apa lagi? Khutbah al-ilmiyah dan sebagainya. Dalam zaman moden ni juga tak kurang pembahagian ni, kita ada beberapa jenis. Kam anwa'ul khatabah yang muncul pada zaman ni. Okey, kita lihat yang pertamanya khatabah siyasiyah. Itu ta'rif dia. Ta'rif dia adalah sikit-sikit bagaimana sifat dia. Kana lin-nidal siyasi fi muwajahatil musta'mir. Bagaimana ciri-ciri itu kita akan perincikan kemudian. Yang pertamanya kita lihat dulu jenis-jenisnya. Yang pertama khatabah siyasiyah, pidato bercorak politik, termasuk ceramah politik lah, ceramah parti ke. Kemudian awamilu izdiharil khatabah siyasiyah. Di sini ada beberapa faktor yang membangkitkan, memunculkan khutbah siyasiyah. Antaranya zuhurul ahzab as-siyasiyah, munculnya parti-parti politik. Nash'atul Barliman, Nash'atul Al-Hayah Al-Barlimaniyah kalau yang sempurnanya. Nash'atul Hayah Al-Barlimaniyah. Kalau sini kata-kata Nash'atul Barliman, bolehlah juga munculnya kehidupan berparlimen, penubuhan parlimen. Parlimen dah mula ada dah tanah Arab pada waktu itu dengan kemasukan orang-orang barat. Munculnya parti politik turut menyemarakkan lagi bidang khutbah. Dan tokoh yang tersohor telah kita bilang tadi, Abdullah bin Nadim, Abdul Rahman Kawakibi, Sa'ad Zaghlul, yang juga bekas pelajar Azhar dia ni, dan sempat memegang jawatan Perdana Menteri di zaman Raja mana saya tak ingat, Raja Fuad ke mana saya ingat. Okey. Kemudian Makram Ubaid. Makram Ubaid ini salah seorang tokoh khatib yang tersohor. Okey, khatabah
pada permulaannya. Ini khatabah pada peringkat permulaan kemunculan bagaimana. Mazahir tatawur, okey, sudah. Asbab iltihar, okey. Pada peringkat permulaan, khutbah politik ke tidak politik, ini khutbah politik lah kita fokuskan. Bagaimana suasana khutbah pada peringkat permulaan muncul, dia lebih cenderung ke arah mana? As-saja'u, ada unsur saja', maknanya guna ayat yang berakhir dengan satu rima. Jadi khutbah tu bunyi patung pula. Khutbah yang berima satu ni dapat kita lihat sampai hari ni pun dalam khutbah agama di tempat kita. Cuba kita lihat rukun khutbah tu khatib baca jemaah ni, lama tak jemaah tak ingat lah. Okey, dia ada unsur saja', maknanya setiap ayat berakhir dengan satu rima tu kita panggil unsur saja'. Yang paling debek, paling sikit pun ialah dua untayan ayat, dua ayat, dua keratan. Dah kira unsur saja' tu. Al-halyatu al-lafziyah, ada unsur hiasan-hiasan lafaz. Sur'ana ma takhallasat min muhassinatil badi'iyah. Lama ni perkembangan dia ni. Pada peringkat permulaannya cenderung kepada unsur saja'. Lepas tu hiasan-hiasan perkataan, maknanya bunga-bunga bahasa lah tu. Dan tak lama, sara'ana ma ni tak lama duduk, dia pun takhallasat minal muhassinat badi'iyah. Khutbah pun membebaskan dirinya, terlepas bebaslah dari segala hiasan-hiasan indah tadi. Rakazat ala isaratil awatif, di mana difokuskan terus kepada proses untuk isaratil awatif, nak menarik jiwa, nak mempengaruhi perasaan orang, wa mukhatabatil aqal, dan berbicara dengan akal fikiran yang waras, wal iksar minal iqtibas. Dan dalam khutbah juga antara cirinya ialah memperbanyakkan petikan ataupun kita panggil cetusan daripada ayat Quran dan juga hadis ataupun syair-syair Arab, tu kita panggil iqtibas. Iqtibasnya ada satu tajuk pun dalam balaghah. Cuba tengok apa itu fannul iqtibas, ta'rif iqtibas dalam balaghah. Dia ada dua macam, ada iqtibas, ada tadmin. Kalau kita cetuskan unsur ayat yang serupa tapi kita tak ambil semua, kita panggil iqtibas. Tapi kalau kita cedok ayat Quran betul-betul, macam seorang penyair tu, dia kalau tak salah saya, dia ambil satu ayat Quran jadi satu bait syair dia. Ada juga unsur macam tu kita panggil tadmin. Dalam balaghah semua ada tu, kaji balaghah lah. Okey, yang kedua al-khatabah. Kalau yang pertama tadi khutbah siasiah, yang kedua ni pula ialah khutbah ijtimaiyah. Siasiah politik, yang kedua ni ijtimaiyah sosial ataupun masyarakat. Yang berunsur kemasyarakatan, kita ada beberapa tema khutbah itu, beberapa tajuk. Al-aghrad at-taqlidiyah, tema-tema taqlidiyah yang tradisi, yang berupa takbin, takrim, taudih. Takbin ni cara orang mati itulah, ucapan takziah dan sebagainya. Wa takrim, takrim ni meraihkan ataupun memuliakan orang dalam majlis. Wa taudih, dan ucapan perpisahan, selamat tinggal. Itu tema. Kemudian al-mawdu'at al-jadidah, ada tema-tema baru. Faradat al-mustajaddat al-ijtimaiyah wal-fikriyah, ada tajuk-tajuk baru yang telah dibawa oleh pembaharuan yang wujud dalam masyarakat hari inilah. Qadaya taqlid wa tajdid, seperti isu tradisi dan isu moden. Wa khurujil mar'ah lil amal, dan isu keluar kaum wanita keluar bekerja. Itu pun jadi isu yang dibicarakan hangat dalam khutbah-khutbah. Jadi benda ni adalah benda baru muncul dalam masyarakat yang sebelum ni tak lagi wujud. Okey, yang ketiga ialah jenis khutbah qadaiyah. Khutbah qadaiyah ni hanya berkaitan dengan perbicaraan ataupun kita panggil murafa'at yang terjadi dalam
Okey, al-khatabah al-qadaiyah kita namakan sebagai ucapan pidato yang berunsur undang-undang. Tak lebih tak kurang kalau kita kata khatabah qadaiyah ni adalah ucapan yang hanya berlega di ruang mahkamah sahaja. Tu hakim memutuskan hukum, dia sampaikan satu ucapan, kemudian murafa'at ataupun guaman oleh orang-orang undang-undang lah, kita panggil lawyer, juga sampaikan ucapan dia. Unsur perkara-perkara itulah kita panggil khatabah al-qadaiyah. Khutbah ataupun pidato yang berkaitan dengan undang-undang. Kenapa? Apakah faktor yang memungkinkan munculnya khutbah begini? Ialah kerana insya'u kulliyati syariah wal qanun. Banyak khutbah yang macam ni ada kerana telah ditubuhkan Fakulti Syariah wal Qanun, khususnya di Al-Azhar dan di beberapa tempat lain. Insya'u madrasatul huquq, kemunculan dan penubuhan sekolah ataupun kolej-kolej yang khas untuk undang-undang. Al-huquq ni kalau orang nak jadi lawyer, dia kena belajar huquq. Allati asbahat ihda kulliyat awali jami'atin ahliyah Jami'ah Qahirah. Di mana kuliah hukum ni telah menjadi salah sebuah fakulti yang pertama untuk universiti swasta pada waktu itu, jadi universiti ahliyah, dan sekarang ini telah bergelar Jami'ah Qahirah ya. Jadi salah satu fakulti dia ialah Madrasah Al-Huquq, College Undang-Undang, College Law College, Kaguana. Tak tahu di mana orang putih pun. Bidang khatabah qadaiyah ni juga banyak memunculkan sekumpulan para khatib yang mufawwahin, yang memang kita kata kalau mufawwahin ni apa, dia tokoh yang memang patih petah berbicara, petah kepatih bisaqafatin qanuniyah, yang memang banyak mempunyai ataupun banyak memiliki pengetahuan dalam bidang undang-undang, wa diqqati fi tawdhifil lughah, dan bukan saja undang-undang dia kena mahir, kerana nak berkhutbah dan menyampaikan ucapan ni bukan sembarangan, dia kena tahu juga dalam perihal memasang bahasa dengan baik ikut maksud yang nak disampaikan. Tu kita kata tawdhif al-lughah, maknanya pasang bahasa tu molek, wamtilaki linasiyatil bayan, dan mempunyai kejelasan dan mudah difahami. Maknanya dia mempunyai kebolehan dalam berucap dan menyampaikan. Okey, tokoh-tokoh yang tersohor dalam bidang khutbah undang-undang ialah Ahmad Lutfi Sayyid, seorang tokoh. Saya ada, kalau tak salah saya ada buku karya dia. Abu Al Subairi, Sabri Abu Alim, dan Abdul Rahman Al-Rafi'i. Itu tokoh-tokoh tu. Okey, yang keempat ialah khutabah diniyah. Muncul ni memang khutbah diniyah ni banyak muncul seawal zaman awal Islam lagi. Khutbah diniyah ni samalah dengan yang kita lihat tiap minggu di masjid, ataupun kita dengar tiap minggu di masjid, ataupun tiap tahun hari raya. Itu khutbah diniyah. Dan juga kalau kita nak kategorikan dalam khutbah diniyah masa kini, ceramah-ceramah di masjid tu kita boleh katakan sebagai khutbah diniyah. Tu dia. Lam tanqata' fi ayyi ahdin fahiya awsa' intisharan. Tu kata dah. Ya, khutbah ni bermula zaman munculnya Islam dulu hinggalah ke zaman sekarang. Tak pernah putus. Lam tanqata' fi ayyi ahdin, tak pernah putus, tak pernah tak ada, walaupun di mana zaman. Fahiya al-awsa' intisharan. Khutbah diniyah ni lah yang paling meluas tersebar. Kemudian wal aktsar jumhuran, dan paling banyak audiennya. Lirtibatiha bi syairil Islam, kerana dia lebih berkait rapat dengan syiar-syiar Islam. Antara sebab ataupun faktor yang mencemerlangkan bidang khutbah ini ialah intiqaluha min at-taqlid wal jumud ila at-tajdid wal ibda'. Perpindahan unsur-unsur tradisi yang dan juga kejumudan, kebekuan tadi kepada pembaharuan dan lebih kreativiti. Ibda' ni ada unsur kreativiti.
Khatib pun dia kena kreatif juga dalam menyampaikan khutbah supaya orang tak lari. Daurul Azhar, dan satu lagi ialah peranan Azhar yang dimainkan oleh Al-Azhar sendiri dalam takhrij, dalam menggraduasikan Al-Khatib Al-Mufawwih, maknanya tokoh yang patih berbicara, penceramah yang hebat, wal wa'iz al-bari', dan penasihat ataupun khatib yang mahir, bijak, clever. Okey. Tokoh-tokoh khutbah agama ni antaranya Syekh Al-Maraghi. Maraghi ni ada dua macam ya. Ayah dia memang Mustafa Maraghi. Dan orang yang pernah memegang jawatan Syekh Azhar bernama Muhammad Mustafa Maraghi. Lepas tu penulis ataupun penyusun tafsir Al-Maraghi itu pula adik kepada Syekh Azhar yang bernama Muhammad Al-Mustafa Maraghi tadi, iaitulah Ahmad Mustafa Al-Maraghi, adik dia. Abang dia Syekh Azhar, adik dia jadi penulis tafsir yang bernama Tafsir Al-Maraghi, iaitulah Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Kalau sebut Mustafa Maraghi saja jadi ayah dia pula. Ayah dia pun Tok Bakar pun juga tu. Dalam tajuk tu nanti ada satu nas kepunyaan Syekh Maraghi ni, jangan bimbang. Syekh Maraghi ni seorang khatib yang mufawwih juga. Kemudian Mahmud Shaltut juga bekas Syekh Al-Azhar. Al-Baquri pun sama juga. Semua orang ni orang hebat-hebat yang pernah memegang tampuk jawatan tertinggi di Al-Azhar. Itulah Syekh. Okey, saya rasa cukup sekat itu dulu berkenaan dengan khatabah. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi bicara tentang Fannu An-Nasri ini di fatrah yang lain dalam bidang seni penulisan pula. Wallahu a'lam. Ila liqa'na khair insyaAllah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.